Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mengerusi. Saya nak merujuk terus kepada butiran 03 0000 Lembaga Getah Malaysia, iaitu berkenaan dengan apa yang disebut sebagai hasil getah di Malaysia ni. Saya dah cakap beberapa kali berkaitan dengan mungkin pampasan boleh diberikan kepada penoreh-penoreh getah yang berada di luar bandar, yang mereka berdepan dengan cuaca yang tidak menentu dan harga getah yang sentiasa turun naik. Kalau nelayan dan sebagainya boleh menerima pampasan sekiranya mereka berdepan dengan suasana yang tidak kondisif. Bagaimana kerajaan boleh memikirkan pampasan boleh diberikan kepada pekebun-pekebun kecil, terutamanya apabila mereka berdepan dengan situasi yang buruk. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan bahawa getah ni, bila kita sebut tentang getah, ada dua keadaan bagaimana ataupun penoreh-penoreh getah berdepan dengan masalah. Yang pertama ketika hujan ataupun musim tengkujuh, yang mana mereka tidak boleh menoreh. Masa ni masa yang sukar bagi mereka, dan bagaimana pihak lembaga getah ataupun pihak kerajaan sendiri boleh memikirkan kaedah boleh kita bantu penoreh-penoreh getah ini. Musim hujan macam sekarang ni memang sebulan, 2 bulan mereka terpaksa duduk di rumah. Satu lagi situasi apabila kemarau. Kemarau pun mereka tidak boleh menoreh, menyebabkan mereka terpaksa duduk di rumah dan cari kerja-kerja lain. Kalau di luar bandar, kerja adalah begitu terhad. Jadi masa musim itu, jadi tak boleh menoreh dan susu begitu kurang sekali. Bagaimana pihak lembaga getah boleh memikirkan penoreh-penoreh ni boleh menoreh juga kalau musim hujan pun. Mungkin kaedah-kaedah lain boleh dicari, yang teknologi-teknologi baru boleh diteroka untuk memberi peluang kepada mereka menoreh juga waktu hujan dan juga waktu musim kemarau pun. Dan mungkin kelun-kelun baru boleh diperkenalkan, yang kalau musim hujan pun dia boleh kita toreh, dan musim kemarau pun daunnya tak luruh, yang ni kita daunnya tak jatuh, jadi mereka terus boleh menoreh. Yang seterusnya ialah butiran berkaitan dengan Lembaga Getah Malaysia juga, iaitu berkaitan dengan 11001, iaitu bagi maksud P20 pembangunan, diperuntukkan untuk 2010 lebih kurang 58 juta. Saya ingin bertanya, adakah ia termasuk juga tentang program Lembaga Getah Malaysia di daerah Padang Terah? Yang saya nak tahu apakah status terkini tentang projek pembangunan tersebut. Sebenarnya berapa juta yang diperuntukkan untuk kawasan baru yang dikatakan akan berpindah daripada kawasan Sungai Buloh di Parlimen Subang pergi pindah ke kawasan Padang Terah, dan apa status terkini projek tersebut, dan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pihak Lembaga Getah Malaysia. Adakah masalah yang dihadapi itu berkaitan dengan masalah pengambilan tanah yang sudah diteroka oleh penduduk-penduduk kampung, dan bagaimanakah caranya pihak Lembaga Getah menyelesaikan masalah ini? Masalah yang pertama, masalah tanah yang ditukar syaratnya, dan yang keduanya masalah dengan orang-orang kampung yang sudah meneroka. Adakah mereka ini meneroka terlebih dahulu, ataupun mereka orang kampung ni meneroka selepas daripada kayu-kayu ditebang, kayu-kayu balak ditebang, dan sudah siap dimasuki oleh Lembaga Getah Malaysia. Dan saya mencadangkan agar pertemuan yang lebih kerap dilakukan, dan saya mencadangkan agar diberikan pampasan kepada golongan ini, kerana sebahagian daripada mereka adalah yang berdepan dengan masalah ekonomi. Sebab itulah mereka meneroka tanah ini secara haram kalau kita diistilahkan secara undang-undangnya. Tapi bagaimanakah pihak Lembaga Getah Malaysia boleh berbincang dengan mereka dan memberikan peluang kepada mereka untuk mendapat sikit sebanyak pampasan selepas mereka masuk, walaupun mungkin mereka tu dah masuk kemudian. Tapi saya nak menarik perhatian sebahagian daripada mereka yang memang benar-benar miskin, apabila mereka dibuang kerja oleh pihak Gula Padang Terah, maka mereka berdepan dengan masalah ekonomi, dan
tak ada kerja, maka mereka pun meneroka dan tanam getah. Saya harap pihak lembaga getah Malaysia boleh mempertimbangkan cadangan saya. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang 050000, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Kita faham bahawa memang berlaku kecurian terhadap balak-balak yang diluluskan di kawasan lain, di kompartmen lain, tetapi di luar kompartmen pun ambil juga. Saya ingin mencadangkan kepada pihak tak kira sama ada lembaga perindustrian kayu Malaysia yang jaga kayu-kayu di Malaysia ini untuk buat tindakan yang lebih agresif untuk kita jaga, pelihara hutan kita ni daripada dirosakkan, habis semua kayu-kayu diambil oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Dia bukan saja melibatkan kayu-kayu yang dicuri, yang merupakan khazanah ataupun hasil negara yang tidak ternilai harganya, tetapi dia juga menyebabkan kerosakan kepada jalan-jalan raya. Kalau kita tengok kerosakan yang dipaksa ditanggung oleh pihak kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, kerosakan yang ditanggung itu lebih dahsyat, lebih teruk lagi daripada hasil yang didapati. Saya ingat 1/4 pun hasil yang didapati itu tak mampu nak cover keseluruhan kerosakan yang berlaku kepada jalan kita, kepada sungai kita. Yang kalau kawasan Padang Terap tu saya tengok cukup menyedihkan. Jadi saya mencadangkan agar penguasaan lebih agresif dilaksanakan untuk menghalang daripada rakyat dan juga negara berhadapan ataupun menanggung kerugian yang lebih teruk daripada itu. Yang terakhir yang saya ingin sentuh ialah 00525, program penanaman jatropha yang diberikan peruntukan lebih kurang 2.5 juta. Saya ingin bertanya bagaimanakah pelaksanaan kepada program pokok jarak ini, yang saya pun tengok juga di kawasan Padang Terap tu memang ada orang yang tanam pokok jarak ni untuk biofuel dan sebagainya. Bagaimanakah caranya pihak kerajaan dengan peruntukan yang 2.5 juta ini boleh menggalakkan ataupun kita bergerak lebih maju untuk menghasilkan penanaman ini, dan bagaimanakah kami di peringkat kampung, di peringkat pedalaman boleh memanfaatkan peruntukan yang diperuntukkan ini, dan adakah dia hanya untuk ladang-ladang besar yang berskala besar tapi tidak boleh dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai tanah yang berskala kecil, 2 ekar, 3 ekar. Jadi saya mengharapkan agar pihak kementerian boleh memberikan perincian terhadap program-program yang dicadangkan, dan kami di peringkat pedalaman ini boleh memanfaatkan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi saya ucap terima kasih dan minta pohon jawapan daripada pihak Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana beri peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis.